Selamat datang ke Turn Up Reviews. Anda sudah bersedia untuk rock and roll? Woo! Itu Papa Roach. Oh, kita bukan Papa Roach. Itu ada Papa Roach. Ramli Sarip. Setelah sekian lama kita tunggu rilisan album daripada Ramli Sarip ataupun Papa Rock, kali ni kita dapat dengar dan rasa. Dan Hayati. Dan Hayati. Bukan Sarima, bukan Fatima, bukan Timah. Itulah kan. Bukan. So kau tengok kita dapat dia punya album pun Dah memang artwork dah. Benda ni sendiri dah boleh letak kat dinding. Jadi ya betul. satu collector's item. Oh, the whole package kau pegang pun memang betul lah, dengar, rasa, hayati. And then kau tengok sendiri penulisan rasa ni, apa yang kau nampak, kenapalah kau rasa mungkin dia rasa. Oh ya, first bila aku tengok, aku terbayang S dia tu sebab macam ala-ala macam search punya S. Tapi kenapa rasa, kita boleh rasa dengan telinga, kita boleh rasa dengan mata. So deri rasa tu menggunakan semua deri kita lah. So tu yang dia nak bagi macam full sensory experience kan. Dan itu memang kena dengan konsep Ramli Sarip yang yalah macam pun deep sebagai seorang pemikir kan. Bagi aku pula rasa ni adalah sebab aku tengok nama company dia pun Rasa Karya. Jadi apa aku nampak pada rasa ni sangat simple bagi aku lah. Betul salah tak tahu Ramli Sarip. Itu lah. Yelah. Dan Rasa Karya ni untuk yalah dirilis hasil-hasil karya Rasa lah. Saya elaborate deep dia. Tapi betul lah. Elaboration kau memang kena dengan muka. Cantik. Memang deep. Tapi ya dia memenuhi both sides lah. Sama ada kita tengok yang deep atau on the surface kan. Jadi sekarang kita buka pula. Ya. Sama. Tengok perasaan bila buka pun ya, betul sama macam So Datuk Rasa pun bersama kita dalam journey ni. Menunjukkan okey ke atau ni mungkin akan jadi nama baru dia Kan? Dia nak masuk international market ke Macam Aizat tu lah. apa nama dia, Ice Tea Aiz apa? Macam lebih kurang lah. Macam setiap kali kita bertanya setiap soalan lah, kita flip je dia jawapan dia. Kan? Bagus, benda ni boleh dibuat permainan, bukan permainan as in untuk make fun, just untuk berseronok. Ya betul. Cuba tanya aku satu soalan, apa-apa je. Kau dah makan belum? Okay, dia bagi jawapan. Kau rasa cuaca hari ni macam mana? Okey lah, so-so lah. Dan album ni rasanya best ke tak? Aku tunjuk kau, aku belanja gitar sekali. Jadi the full sensory experience lah tadi. Ya, betul. Dia lebih daripada sekadar satu album. Tapi as it is pun kita tengok dia punya fotografi dia cantik. The layout pun memang best betul. Serius, kau buka daripada satu muka surat ke muka surat lain kan, dan ada part bercerita ni. Tapi ada sikit je lah komplain, komen lah. Sebab aku rasa macam aku terganggu dengan format tulisannya. Saat dia macam yelah harapan space. saya space. Patutnya harapan saya space. Lepas tu macam ada certain macam ni. Paragraf dia macam dah tak cantik dah. Tu bagi aku macam, ataupun dia saja buat macam tu untuk main dengan rasa kita juga. Itu betul. Yalah, sebagai penulis pun aku tengok aku cakap album Rasa space 3 titik. Uish, kenapa kau pisahkan, jauhkan, rapatkan, suka hati. Inilah respon. Ya. Macam Chill. Tapi itulah dia bercerita macam mana dia record
lagu mana record di mana. So kalau kita boleh baca sikit, di Singapura saya merakamkan sebanyak 7 buah lagu. Saya okey. Saya kan. Okay. Saya memilih untuk merakam semula lagu Ayah dan Ibu. Okey. Cukuplah pasal cerita dia. Tapi cerita dia best. Kita just anggap ni sebagai Datuk Ramli Sarip bercerita tentang kehidupan dia zaman COVID ni lah. Ya, betul. Kiranya betul. ni hasil nukilan zaman COVID ni kan. Dia buat album ni pun dia dapat ciptakan peluang untuk pemuzik-pemuzik yang tak ada job time COVID ni. Betul. Daripada pemuzik ke jurutera rakaman ke juru adun ke mastering, semua bukan sekadar kita punya Nusantara. Betul. Ni aja. Macam sampai ke Nashville kan. Dahsyat. Mastering Nizam Aziz, CL tu Steve Carell. Aku rasa ni 2 kali kita dapat rilisan yang dimasterkan oleh Steve Carell. Kejap. Wait. Juru adun Nizam Aziz, jurutera rakaman Nizam Aziz, mastering Nizam Aziz, Studio 47. Kejap Kalau betul ni memang mind blown sikit lah. Rasanya Nizam Aziz ni adalah owner Studio 47. Impaiti pun record kat Studio 47. Nizam Aziz Gitaris Impaiti. Gitaris Impaiti yang selalu orang confuse dengan yang baru pasal sama-sama botak lah. Nizam Aziz rasanya masuk zaman-zaman itulah siapa tu? Disaster. Dan album Impaiti pun record dekat Studio 47 under Nizam Aziz. Menarik Praise Nizam Aziz. So daripada Papa Rock kepada The Godfather semua, satu link yang kita tak sangka langsung. Buat aku tertanya dengan lebih serius dia adalah bab master tu lah. Especially yang kita ada Steve Carell and then kita pun dah pernah review album yang Steve Carell master kan. Cuma kita nak tahu bila master sampai 3 orang ni, adakah sebab dia menambahkan lagi elemen-elemen daripada satu pemaster kepada orang master yang lain atau ada kemungkinan sebab hantar master tak berapa setuju dengan sound ni, hantar master tempat lain lagi tak berapa setuju, hantar ketiga baru macam this is. Tapi tak juga sebab kalau tengok dekat 4 lagu yang last tu, masing-masing tu ada nama masing-masing. Contoh Si Gadis Zaman ni, ni Steve Carell buat. Yang ni pula lain lagu lain orang master. Tapi yang menarik dia as a package dia dapat macam seiring lah. Dia macam blend tau. Dia tak ada bunyi macam lain sangat. Aku serba salah sikit sebenarnya. dia macam cantik, but at the same time aku rasa penggunaan kotak ni macam dia boleh lagi. Kenapa dia kes kosong macam ni je dengan perlu habiskan banyak modal dekat kotak kan. Dan kenapa ni pun tak masuk ke dalam, ataupun kes ni tak payah dia kena buat something dekat kotak ni ke bagi menarik ke apa. Tapi in terms of the lagu lah Adi, sekarang kita pergilah pada lagu apa perasaan kau. Lagu dia sedap lah. Tapi apa yang aku expect daripada Papa Rock tak ada lah. Aku harapkan macam tapi macam dia cakap pun dalam tulisan dia, dia campuran. Dia ada folk, ada ballad ke apa semua kan. Lepas tu ada lagu yang medium tempo, moderate juga kan. So mungkin tu lagu yang kena jiwa aku ke apa. Tapi aku harapkan betul-betul yang macam zaman old school kan. Bila kau cakap pasal dia ada campuran tu, aku tak boleh lari and still ingat balik lah dalam tulisan tu. Dia kata dia ada campurkan blues, folk, pop, rock, soul. Cuma aku punya isu dekat penulisan tu adalah blues, folk, lepas tu pop, rock, soul. Adakah dia pop, rock dan soul 3 atau pop, rock dan soul 2 ke atau semua sekali ke atau ada genre baru yang aku tak pernah dengar, pop, rock, soul. Tapi apa-apa pun dia lah dia ni kan, dia recognize Papa Rock Nusantara. Cuma bab rock tu yang lacking lah dalam album ni aku rasa, dan sayang lah.
kalau kita fikirkan Papa Rock, dengan nama Papa Rock tu, lagu Kekasihku tu memang kenalah dengan Hidup ini benar, ada senja, ada fajar. that feel of a legendary rockstar. Jangan engkau menangis. Lepas tu dia ada lagu apa, Irama Kasih, Ronggeng Rakyat, Nyanyian Sejagat, Ayah dan Ibu. Ayah dan ibu, ayah dan ibu Ali. Lagu asal ni lagu Iraman yang dulu dipopularkan oleh Sudiman. Lagu yang dah 80 tahun tapi dipopularkan pada 80-an dan dinyanyikan oleh orang umur 8. Oh belum. Tu dia. Belum kan? Dia belum triple 8 lagi. Tunjuk ajar dan nasihat. Macam mana? Apa pendapat kau terhadap dia punya rendition lagu yang kita semua memang dah tahu ni kan? Tak ada yang baru, tak ada apa, tapi kita just dengar sedap sebab suara Ramli Sarip. Supaya hidup kita akan selamat. Yang also it's a love hate punya thing lah kan. Ada orang suka, ada tak suka. Dia seolah-olah macam, yelah kalau kita dengar kumpulan tradisional main pun main macam tu. So apa yang uniknya situ ialah suara Ramli Sarip. Dia suara dia dalam tu bagi aku adalah suara sebenar Ramli Sarip. Apa maksud aku adalah macam yelah pasal the instrumentation semua dah tone down, jadi kau boleh lebih dengar the full character, the full body of suara dia. Yang dikurniakan dari ilahi. At the same time, kebanyakan lagu-lagu dia bila kau dengar on album ada that polish sound, tapi bila live dia punya rawness dia jauh beza. Bukanlah kata pasal dia tak boleh nyanyi seperti mana nyanyi dalam album, tak, just macam almost karakter suara yang berbeza tau. Tapi dalam lagu Ayah dan Ibu ni kau boleh dengar that grit, that very macam yelah the imperfections yang menjadi trademark dia lah kan. So dalam tu kau boleh dengar suara sebenar yang kau boleh dapat bila live Ramli Sarip nyanyi ni kan. Dia career kalau pergi the 80s punya 80-an punya album-album Sweet Charity, lain suara dia. Memang kalau kata ni orang lain dia dah kena kidnap and kena replace macam style Beatles kan. Paul McCartney. So pun boleh lah buat cerita kan. Siapalah Papa Rock dalam ni. Mana pergi Papa Rock sebenar. Lepas lagu Ayah dan Ibu tu, kita masuk lagu Orang Tua Bersidi Sakti. Berbulu Roma Songsang. Dia Lagu ni Sabri Yunus yang buat. Adakah itu yang pelakon tu ke? Atau Sabri Yunus yang kita tak tahu siapa? Pasal yelah, Tapi aku rasa yang itulah sebab dia pun boleh tahan juga dia punya. Bukan dia ada buat penulisan juga macam DK Barat ke apa kan. Rasanya lah kalau tak silap Kelantan punya ni. Tapi ni dia menulis lagu kan, bukan lirik. lagu. Lirik Wan Hanafisu. Jadi probably make sense juga pasal kalau tak silap yang Sabri Yunus dia buat DK tu pun dia yalah tu pun sejenis macam music juga kan. Jadi ya adalah kemungkinan tu. Tapi lagu ni lirik dia tidak berpayung, ribut petir, tidak berlindung. Susah nak faham juga Tapi ada beberapa yang ayat yang macam berbapakan ratu, beribukan suri yang kita anggap macam bapak mak dia ni ialah single mother yang single mother as a father dia lah father figure. Berbapakan ratu, beribukan suri. Itulah dia at that level dia dah jadi macam ala-ala M. Nasir punya level lah kan. Tapi bila dah sampai part macam mencari dan terus mencari titik penamat segala rawi Dan terus mencari titik penamat segala rawi.
Itu dah M. Nasir on steroid. So, Penamat segala cerita lah. Apa ending live dia ni ya? penutup lah tu. Penutup Akhir lah. kata dia. Tu yang rasa macam kenapa bukan lagu ni last? Sedangkan itu ayat yang last dia juga kan. Yelah. Mencari dan terus mencari titik penamat segala rawi. Bayangkan kalau itulah lagu terakhir penutup album ni. Oi, lagi cun tu. Push. Gemang lah aku dengar. Titik penamat segala rawi. Kita cakap kenapa ni bukan lagu last. Apa reaction dia? Jangan kau banyak. Kau jangan pandai-pandai. Tapi ni kita Eddie Cradle lah ya. Sentiasa dengan Eddie Cradle. Sampai kalau tengok video yang apa dia orang rearrange balik National Anthem pun dengan Eddie Cradle lah. Dia dengan Eddie Cradle. Ni dimastering oleh Nizam Aziz lah. Ni arrangement Ramli Sarip dengan Fauzi Samin. Apa arwah Haji tu. Okey, lagu ni Lagu Sentosa di Kubah Hayat. Kasih insan tanpa sengketa. The best part dalam lagu ni tak lain tak bukan solo arwah Haji lah. Bila orang main slide, memang best lah. Kasih kemanusiaan kita satu. Aku nak cakap the best part MCS tu. Menciptakan sejarah. Walau bagaimanapun part tu agak kacau sikit arwah punya solo lah bagi aku lah. Saat tu tengah asyik kan, ada part backup vokal lah. Yang dia punya C dengan J tu memang Highlight. terangkat kan. Macam shaker lah. Dia add percussive element lah kat situ. Surat Cinta Kuala Lumpur. Lagu tema pelancaran untuk acara Kota Buku Dunia Kuala Lumpur 2020. Dan itu dah yang dalam lagu tu dia cakap bacalah. Ikut bacalah. Bacalah kekasih isi hatiku. Ingat dulu dia ada lagu yang berjodoh Iqra Iqra, kan? Dari Madrid ke Sharjah. Aku berlari mengejarmu. Buku-buku dan syair rinduku. Surat Cinta Kuala Lumpur. Dari Madrid ke Sharjah, aku berlari mengejarmu. So, lagu Surat Cinta Kuala Lumpur ni memang ada elemen papa rock juga dalam tu. Cuma aku nak tahulah apa pendapat kau terhadap organ line yang daripada mula dan towards the end tu makin menjadi-jadi. So Rosario ni memang top player lah, keyboard dekat Malaysia ni kan. Tapi kalau idea dia untuk organ tu macam, yelah kalau benda tu asal di loop benda-benda yang sama je, rasa macam bosan sikit lah. Dengan selalunya bila sound Hammond ni, sound organ ni, dia tak akan stay dekat satu tone je. So dia mesti nak kena main dengan drawbar dia. So benda tu lagi rich lah kan. So tak adalah bila solo pun tone yang sama agak. Itu cuma pendapat aku tu je lah. Last kali dia menutup dengan Sri Kandi Zaman. Sejarah telah menjulang di kau wanita pilihan. Yelah tadi kan kita kata kenapa dia tak tutup dengan yang bersidi sakti Apa special tentang Sri Kandi Zaman ni yang dia tutup dengan lagu tu. Antara tahun 2018 ke 2019, lagu pertama yang saya rakam di Kuala Lumpur adalah lagu Sri Kandi Zaman. Lagu ini mengisahkan 4 orang wanita agung. Di antaranya ialah Sayyidatina Khadijah. Bagai bidadari bumi, bintang kejora suci. Itu pun dah kembali kepada image Ramli Sarip yang kita tahu sebagai seorang yang selalu memperjuangkan mesej-mesej ketuhanan, kerohanian. Namun persoalan dia masih timbul lah.
kenapa lagu ni letak last dan kenapa dia macam kontras pula dengan cerita dia yang mengatakan ini lagu first yang dia record. Dan lagu ni direcord even sebelum zaman COVID dia semua 2018. Makanya ya itu satu persoalan yang menarik lah. Apa pendapat kau tentang album ni secara keseluruhan? Pendapat aku keseluruhannya macam aku sekali lah. Lagu-lagu dia semua sedap. Tapi tanda tanya timbul. Adakah next concert Ramli Sarip akan bawa semua lagu ni ataupun dia akan bawa lagu-lagu yang selalu dia bawa dulu, lagu-lagu Sweet Charity. Kalau dia akan bawa lagu Sweet Charity, persoalan aku pula ialah kenapa tak buat lagu macam Sweet Charity je kok? Dia sebut salah juga. Andai kata dia betul-betul suka dengan lagu-lagu baru ni, pun susah dia untuk menyanyikan semua lagu baru pasal nanti peminat mesti nak lagu lama juga kan. Itu isu dengan mana-mana artis pun. Betul. Itu pendengar kena beli dan hadam album ni supaya jadi korang punya new playlist lah. So konsert nanti korang dengar ni. Senang cerita. Kena dengar rasa hayati. Aku nak kena bagi tahulah overall perasaan lepas dengar album ni adalah setiap lagu tu bunyi dia memang sedap. Arrangement dia punya song structure dia punya overall sound besar. Kau boleh dengar every single instrument punya parts kan. Tapi isu dia bagi aku adalah bagi aku 10 lagu hebat namun tak gel well in an album bagi aku lah. Jadi macam agak susah untuk aku dengar the entire album. Bukan pasal album ni tak best ke, album ni bosan ke apa. It's just aku tak nampak sangat correlation. Tak berapa dengar that flow, that journey antara satu lagu ke satu lagu yang lain daripada mula sampai akhir. Tapi dia 10 lagu yang bagus lah. Kalau peminat lama Ramli Sarip, tak kira lah peminat Sweet Charity ataupun peminat Ramli Sarip zaman awal solo, mungkin akan berbeza pendapat selepas mendengar album ni. Namun siapa yang patut beli album ni, itu persoalan lain. Bagi aku, semua orang patut beli album. Bukan sekadar pasal support, bukan sekadar pasal macam ni legend kita kena support, bukan. Tapi dia memang bagi a new experience, a new listening experience, a new experience of packaging pun. Benda-benda yang boleh ambil notice lah, benda-benda yang mungkin boleh dibaikkan lagi oleh artis-artis akan datang. So ni patut jadi like the template for them to work on. Maybe bukan musically, tapi daripada sudut the entire package. Macam kita cakap daripada tadi kan, kita tengok setiap gambar sendiri dah. Kalau orang kata a picture tells 1,000 words so ni dah berapa juta words dah. Ya betul. Namun aku rasa semua orang betul beli album ni lah. Namun daripada sudut music dia tu cerita. Baik.